Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatan min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Saudara-saudari, sahabat, sahabiah, muslimin, muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan jaza, kepada tuan pengerusi kita Saudara Azrul dan juga barisan kepimpinan Jawatan Kuasa Surau Al-Muttaqin Sungai Ara, sebab sudi memberi peluang kepada saya untuk menyampaikan kuliah di sini, dan insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kuliah kita adalah berkenaan dengan isu-isu syariah. Sebab latar belakang saya lebih kepada perundangan syariah, walaupun dari segi by profession dan juga qualification, academic qualification dan professional qualification, saya adalah advocate and solicitor dan juga pada masa yang sama peguam syar'i. Tapi untuk kita manfaatkan ruang kita yang ada di sini, maka saya dan juga sahabat-sahabat dah bincang dengan Tuan Azrul kita untuk kita penuhkan slot ini dengan isu-isu syariah. Jadi insya-Allah pada malam ni antara isu syariah adalah berkaitan dengan satu isu yang berlegar dalam media sosial kita tentang jin yang menelefon. Dia guna panggilan nombor 015. Kan, jadi kita tengok dalam media sosial tu duk cakap pasal isu ni. Jadi kita sebagai orang Islam, kita nak tahu apakah ada pandangan-pandangan ulama tentang perkara seperti ini. Sebabnya tuan-tuan sekalian, jin adalah makhluk yang juga ditaklifkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana manusia juga ditaklifkan dengan soal tanggungjawab dosa dan pahala. Sebagaimana manusia berkahwin, ada zuriat keturunan, begitu juga jin. Sebagaimana manusia ada yang ke syurga, ada yang ke neraka, begitu juga jin. Sebagaimana manusia juga ada yang diazab oleh Allah, na'udzubillah, begitu juga jin. Jadi para ulama membahaskan tentang sejauh mana pengaruh jin ini kepada manusia. Kan? Jin dari segi interaksi dia dengan manusia itu sampai tahap mana dia boleh buat kepada manusia. Sebab dalam kehidupan kita ni kadang-kadang kita dengar ada kawan-kawan kita yang kata rumah tangga dia berantakan kerana ada gangguan, kan. Rumah kediaman mereka ada gangguan makhluk halus, ada nampak lembaga dan sebagainya, ada dengar suara yang ganjil. Jadi ini antara perkara-perkara yang sering diperkatakan dalam kehidupan kita.
Maka pada malam ni tuan-tuan sekalian, kita nak tengok pendapat-pendapat para ulama tentang interaksi manusia ini dengan jin, sejauh mana hubungan dan pengaruh jin dalam kehidupan manusia. Baik, yang pertamanya sidang hadirin mukminin, ada kisah seorang sahabat nama dia Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Ubadah ni, kisah kematian dia tu memang di kalangan para ulama, kalau tuan-tuan tengok kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama, memang ada, kita kata, misteri, kan? Ada isu-isu yang dibahaskan oleh para ulama. Jadi ini yang kita nak tahu, kan? Baik, contohnya ada pendapat yang mengatakan bahawa dia mati sebab dia telah dibunuh oleh jin. Memang cerita tu ada. Cuma kita sebagai orang yang menuntut ilmu dan kita orang yang menyintai kebenaran, kita tak mau cerita dongeng, kan? Kita tak mau cerita sekadar cerita yang tidak ada manfaat untuk kita dalam kehidupan kita ini, kan? Apa yang kita mahu ialah cerita yang berdasarkan kepada sumber yang betul, dan kita nak belajar metodologi, manhaj, macam mana kita nak filter, kita nak tapis ilmu. Cukuplah kita menjadi golongan yang diperbodohkan, kan, oleh kelompok-kelompok yang tertentu. Kita nak jadi orang yang cerdik, kan, kita nak jadi orang yang bijaksana. Kita tak mau kena tipu ni, kita tak mau, kan? Tapi manusia ni tuan-tuan, dia cerdik macam mana sekalipun, dia ada juga pengalaman kena tipu. Betul tak? Ke tuan-tuan tak pernah kena tipu, kan? Tak kira lah sikit ke banyak ke, orang kata tu satu benda yang biasa berlaku. Hatta lawyer pun kena tipu juga. Cerdik macam saya pun kena tipu juga, contohnya, kan? Tuan-tuan biasa dengar lawyer kena scam. Ada, kan? Lawyer kena scam. Patutnya lawyer yang scam orang. Tapi ni tak. Lawyer yang kena scam. Tuan-tuan tengok. Saya tak mau sebutlah nama dia. Pegawai tinggi kerajaan, ada latar belakang undang-undang, pun kena scam. Doktor pun kena scam. Dalam masyarakat kita ni, kalau kerja cikgu, engineer, arkitek, apa semua ni, ranking paling atas doktor lah, kan? Kalau anak kita dapat belajar di fakulti perubatan, nak cerita ke orang lah, anak kita mengaji medik, nak jadi doktor apa semua, bangganya ibu ataupun ayah kalau anak dia jadi doktor. Tapi kita tengok dalam berita, doktor pun kena scam. Jadi itu satu hakikat dan realiti yang kita kena terima. Jadi walaupun begitu, kita berusaha untuk jadi orang yang bijaksana, kan? Orang yang pandai, orang yang ada ilmu, kan? Dengan kecerdikan kita, kebijaksanaan kita, ilmu yang kita ada, walaupun kita tak boleh menafikan kemungkinan 100% untuk kita tidak ditipu, tapi sekurang-kurangnya kita dapat meminimalkan, kan, untuk diperbodohkan oleh pihak-pihak yang tertentu. Maka malam ni kita mula, kan, dengan cerita yang berkisar berkenaan dengan misteri kematian Sa'ad bin Ubadah. Betul ke jin boleh bunuh dia, kan? Apakah ada pendapat ulama yang kata jin boleh bunuh dia? Maka kalau tuan-tuan tahu cerita ni, tuan-tuan boleh ambil sikap yang betul. Bila ada cerita orang kata dia dihubungi oleh jin, tak kiralah pakai nombor apa sekalipun, kan, dia boleh bercakap dengan jin dan sebagainya, maka kita tahu, kan, sikap yang betul dalam masalah ini. Baik, kisahnya tuan-tuan sekalian, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, dia seorang sahabat Nabi. Baik, tetapi dia ada misteri dia, iaitu kematian dia, kan? Kematian dia ada misteri. Cuma kematian, punca kematian dia itu diperdebatkan, kan? Kalau tuan-tuan baca tulisan-tulisan para ulama, memang ulama tidak sependapat tentang apa yang menyebabkan kematian Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Contoh yang pertamanya ialah pendapat Ibnu Abdul Bar.
Ibnu Abdul Bar, bagi tuan-tuan yang ikuti kuliah saya ada mengajar satu kitab yang dipanggil sebagai Bidayatul Mujtahid oleh Imam Ibnu Rushdi. Kan? Imam Ibnu Rushdi bila dia menulis kitab Bidayatul Mujtahid, kitab ni kitab fiqh muqarran, comparative fiqh perbandingan. Dia banding mazhab ni kata apa, mazhab lain kata apa, pendapat ulama ni kata apa, ulama tu kata apa. Maka Imam Ibn Rushdi dia sangat dipengaruhi oleh Imam Ibn Abdul Bar yang merupakan tokoh besar dalam mazhab Maliki. Jadi di kalangan ulama Malikiyah, Imam Ibn Abdul Bar ni memang satu nama yang gah, kan? Dia dianggap sebagai seorang yang sangat prominent. Jadi apa kata Imam Ibn Abdul Bar? Dia kata walam yakhtalifu, dia kata para ahli sejarah ni tidak berbeza pendapat. Mereka sepakat mengatakan bahawa Sa'ad bin Ubadah masa dia dijumpai itu dia dah mati. Masa jasad dia dijumpai dia dah mati dah. Mati di mana? Mati di tempat bilik air dia, bathroom dia. Jumpa mayat dia di tempat dia mandi. Dan bila dia mati itu, tubuh dia telah menjadi kehijau-hijauan. Dah jadi kehijau-hijauan. Itu kata Imam Ibnu Abdul Bar. Dia tak cerita lagi macam mana Sa'ad bin Ubadah ni mati, tapi dia cerita macam mana dia dijumpai. Dia dijumpai di tempat yang macam mana, yakni di tempat mandi dia, dan tubuh dia telah pun jadi hijau kehijauan. Itu Imam Ibnu Abdul Bar kata ahli sejarah sepakat memang jumpa macam tu mayat dia, memang jumpa macam tu. Lalu kata Imam Ibnu Abdul Bar, dia kata bahawa mereka tidak ada yang tahu, tak ada siapa tahu tentang macam mana Sa'ad bin Ubadah ni mati, kan? Sehinggalah ada yang mendengar, kan, satu lembaga, kita kata satu suara lah, satu suara. Siapa dia tak tahu, tubuh ke, nampak lembaga ke, tak ada, dia kata. Tapi kata-kata itu mengatakan bahawa kami telah membunuh tokoh Khazraj Sa'ad bin Ubadah. Suara tu kata. Dan kami lempar dia dengan tombak dan tidak tersasar daripada jantung dia. Jadi ini antara benda yang disebut oleh Imam Ibnu Abdul Bar. Tapi tuan-tuan kena tahu bahawa kita mengaji ni, kita tak boleh terima bulat-bulat. Kita kena ada budaya research. Kita kena ada budaya mengkaji. Kena ada minat dengan ilmu. Tuan-tuan mengaji malam ni, tak kiralah tuan-tuan mengaji dengan saya ke dengan ustaz mana sekalipun, tuan-tuan kena ada keseronokan untuk belajar. Macam mana contoh keseronokan untuk belajar? Satu ustaz sebagai contoh, dia sebut satu benda yang tuan-tuan tak pernah tahu. Siapa di kalangan kita ni, bila dia dengar saja satu benda yang dia tak pernah tahu, habis kuliah dia balik nanti dia cari benda tu. Ataupun sekarang ni kita guna our smartphones, kita punya telefon pintar, kita Google terus untuk kita tahu apa yang disebut oleh tenaga pengajar tadi. Ini contoh orang yang ada minat kepada ilmu. Setengah orang dia dengar nama ni, walaupun dia tak pernah dengar, dia peduli apa, kan? Dia tak pernah, tidak ada keinginan untuk membongkar, untuk explore lagi, kan, untuk mencari lagi benda yang dikata ini first time aku dengar ni. Jadi budaya ilmu ni dia berbeza, kan? Ada orang dia minat, dia cari lagi, walaupun ustaz tu sebut sepintas lalu. Ada orang dia biarkan ilmu tadi berlalu tanpa dia mengambil manfaat daripada perkara seperti itu. Jadi kuliah kita ni tuan-tuan, kita nak budayakan metodologi yang betul bila kita belajar, kan? Kita jangan hanya tangkap muat, terima je bulat-bulat apa yang orang tu kata, apa yang orang ni kata. Walaupun dia kata ni Bukhari yang kata ni Muslim yang kata ni, kita terima bulat-bulat. Tak boleh. Kita kena ada budaya check.
kan, kita cek balik, kita baca, kita study, kita research. Itu satu budaya yang bagus sebenarnya. Baik, maka peristiwa ini, cerita ni memang ada dalam kitab, memang ada dalam kitab, dan disebut nama tokoh-tokoh yang menceritakan kisah ni. Tapi soalnya, sumber tu datang dari mana? Kan, sumber tu datang daripada mana? Maka para ulama hadis menilai kisah ni. Antaranya Syekhul Islam Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, yang lainnya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, dan lain-lain yang banyak buat kajian dan soal riwayat apa semua ni. Maka mereka mengatakan bahawa cerita ni cerita yang dhaif. Cerita ni dhaif. Kan? Cerita ni ada ke tak ada? Ada. Tapi nak buat hujah tak boleh. Nak buat hujah tak boleh. Jadi tuan kena beza benda-benda yang macam ni. Contohnya Al-Albani rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Bila dia tengok apa yang disebut oleh Imam Ibn Abdul Bar. Imam Ibn Abdul Bar, sebagaimana yang saya sebut di awal mukaddimah kuliah kita, memang satu nama yang gah, nama yang besar. Tapi Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, dia ajarkan kepada kita metodologi yang betul. Kena ada cara, kaedah yang betul untuk kita terima satu-satu ilmu. Dia kata apa? Dia kata, walakinni lam ajid lahu isnadan sahihan ala tariqatil muhaddithin. Imam Albani bila dia tengok apa yang disebut oleh Ibnu Abdul Bar, dia kata, walakinni lam ajid lahu isnadan sahihan ala tariqatil muhaddithin, tapi aku tak jumpa sanad yang sahih. Dia kata, dia bukan style bila kata ini yang disebut oleh Imam Ibn Abdul Bar, oh kita kena terima sebab ni nama besar, ulama besar. Tak, dia bukan buat ambil sikap macam tu. Dia tapis. Dia tapis. Sebab tu cerita kalau orang tu kata dia jumpa jin kontak dia, jin bagi amaran dekat dia apa semua, boleh dengar lah cerita tu, bukan kata tak boleh dengar, kan? Tapi bincangkan. Kan? Kena bincang. Kita jangan terima bulat-bulat dan jangan tolak bulat-bulat. Nak terima ke nak tolak ke, kita kena ada kita punya disiplin. Disiplin tu kena ada. Maka apa kata Imam Ibnu Abdul kata Imam Albani berkenaan dengan apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Abdul Bar? Dia kata, aku tak jumpa, dia kata, sanad yang sahih yang selari dengan kaedah yang ditetapkan oleh para muhaddithin. Dia kata, aku tak jumpa. Dia kata, memang disebut oleh ulama-ulama lain, contohnya disebut oleh Ibnu Asakir dari Ibnu Sirin, tapi secara mursal, dhaif lah, mursal, kan? Walau berijal dia thiqah, tapi dia mursal. Jadi itu kesimpulan yang dibuat oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Itu satu. Itu yang pertama, cara kita membuat tapisan kepada ilmu, kan? Jangan terima bulat-bulat. Yang kedua, kan, para ulama kata cerita-cerita macam ni pasal jin bunuh orang apa semua ni, dan benda tu melibatkan Sa'ad bin Ubadah, seorang sahabat Nabi di antara kibar sahabah, kan, sahabat yang ternama, sahabat besar. Dia kata, katalah kita buat andaian betul cerita tu. Kita buat andaian, kata betul cerita tu, memang suara tu ada sungguh. Dia kata, katalah suara itu benar-benar wujud dan didengar oleh orang yang ada dekat dengan tempat Sa'ad bin Ubadah tadi. Dia kata, ini belum cukup dari segi disiplin ilmu untuk mengatakan bahawa dia betul-betul mati kerana dibunuh oleh jin. Takkanlah hanya sebab dengar satu suara yang kata dia dibunuh oleh jin lontar tombak ke arah kawan tu mati, pasal dengar suara tu pegang suara tu, kata betul dia dibunuh oleh jin. Tak boleh, dia kata. Tengok
Kan? Kita tengok cara ulama mengajar kepada kita macam mana kita nak tapis berita dan khabar yang sampai kepada kita, terutamanya bila cerita tu cerita yang ganjil, yang pelik. Cerita ni ganjil tuan-tuan, pelik. Pasal apa? Sebab kita tak pernah dengar lagi ada orang kena bunuh oleh jin. Jadi kita kena hati-hati. Bukan kata kita nak tolak 100%. Kita bukan nak tolak 100%, tapi nak tapis. Kita nak tapis. Kenapa kita nak tapis? Supaya kita cerdik, tuan-tuan. Yang orang duk kena scammer sekarang ni kan. Pasal apa? Sebab dia tidak tapis. Proses tapisan tu tak ada. Terus terima, terus percaya, terus ikut arahan suara dalam telefon tadi, akhirnya hilang. Ada orang dekat dengan tempat saya baru kena scam 120,000, hilang. Duit pencen yang kita duk harap, duit itulah nak pergi haji, duit itulah nak pergi umrah, nak pergi ziarah, kan, nak baiki rumah ke, nak beli kereta buat deposit dan sebagainya. Duit itulah yang kita duk tunggu selama ni. Berpuluh tahun kita kerja, 20-30 tahun, tapi dengan sebab kita tidak berhati-hati dalam menerima sesuatu khabar berita, akhirnya kena benda-benda macam. Sebab tu saya pesan dekat anak-anak saya kata kalau terima panggilan telefon ke, arahan apa-apa sekalipun, jangan mudah percaya. Better you cut off, tutup, tinggal je telefon tu, jangan duk layan, kan. Kalau rasa ragu-ragu, pergi cek pihak berautoriti tadi di pejabat dia. Itu cara yang paling selamat zaman sekarang. Baik. Maka para ulama kata, kalau betul sekalipun cerita ni memang ada sungguh suara tu, dia kata itu tidak cukup untuk kita percaya bahawa dia mati itu betul-betul dengan sebab jin yang bunuh dia. Pasal apa? Sebab apa tuan-tuan? Sebab katalah sungguh suara tu suara jin. Siapa sini pernah dengar suara jin? Saya pun nak tahu juga. Dia cakap Penang ke, cakap Kedah ke, cakap KL ke, dia cakap macam mana? Saya pun nak tahu juga. Sebab ada orang kata dia terima panggilan telefon daripada jin. Kok lah orang daerah sini pernah dapat panggilan telefon daripada jin ke apa, kita nak tahu lah. Maka ulama kata apa tuan-tuan? Kita buat andaian. Kita buat andaian. Sungguh jin telefon dia. Bukan jin telefon. Sungguh jin apa ni, kata dia bunuh Sa'ad bin Ubadah. Katalah sungguh jin kata aku bunuh dia. Maka para ulama mengatakan bahawa kita tak boleh menerima begitu sahaja, kerana tidak ada jaminan kata-kata jin itu 100% sahih. Sebab apa? Sebab apa tuan-tuan? Kita tak boleh terima. Katalah betul jin. Katalah tuan-tuan ada true caller, apa sekarang ni macam-macam ada kan. True caller boleh check, ni betul jin ni, true caller kata, ni betul jin. Apa jaminan jin tu bercakap benar? Katalah tuan-tuan ada satu apps, satu software ke, program ke apa ke, mekanisme, satu kaedah yang betul-betul tepat. Dengar suara aja boleh beza, ni suara binatang, ni suara orang, ni suara jin. Katalah betul ni suara jin sungguh, memang suara jin. Itu pun ulama mengatakan bahawa kita tak boleh terima 100% kalau benar sekalipun itu suara jin. Soalan dia, sebab apa? Sebabnya tuan-tuan, sebagaimana manusia, jin pun sama. Manusia ada kafir, ada Islam ataupun mukmin. Jin pun sama, ada kafir, ada mukmin. Manusia ada yang saleh, ada yang fasik, yang jahat, yang baik, yang jahat, apa semua. Jin pun sama, ada yang baik, ada yang jahat. Manusia ada yang masuk syurga, ada yang masuk neraka. Jin pun sama, ada yang masuk syurga, ada yang masuk neraka. Manusia ada yang ikut perintah Allah, ada yang tak ikut perintah Allah. Jin pun sama. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, kalau manusia boleh jadi scammer, jin pun boleh jadi scammer juga. Itu point dia tuan-tuan. Jangan semata-mata sebab suara tu suara jin, betul jin bunuh Sa'ad bin Ubadah. Tak boleh.
Itu kaedah yang tak betul dan menyebabkan Al-Albani rahimahullahu ta'ala dia tolak walaupun itu datang daripada Imam Ibnu Abdul Bar. Dia tak boleh terima, dia kata. Tak boleh. Walau bagaimanapun, baik, walaupun kita kata sedemikian, tetapi kita tidak menafikan, kita tu maksudnya para ulama Islam tidak menafikan bahawa jin memang boleh buat jahat kepada manusia. Kita tak nafi yang tu. Jin boleh buat jahat kepada manusia. Macam mana dia buat jahat kepada manusia? Boleh tak dia telefon ke, dia bawa kereta ke, dia usik kita ke, dia gelak kat kita ke? Boleh tak? Macam kita gelak kat kawan kita. Boleh tak jin pun gelak juga? Kan? Dia jerkah kita lari, dia pun gelak dengan kawan-kawan dia. Ada tak jin lagu tu? Kita nak tahu. Macam kita dengan kawan-kawan kita lah, kita duk gelak kat kawan kita kan. Siapa yang ikut kuliah saya pernah cerita. Zaman saya mengaji sekolah sains, saya sekolah sains. Sekolah sains Dungun, Terengganu. Sekolah tu di tepi pantai. Antara sekolah yang cantik view, sekolah sains Dungun lah. Tuan-tuan nak duduk kat asrama, nak pergi toilet tu tuan akan nampak laut sejauh mata memandang. Jadi angin tu kuat. Terutamanya musim-musim tengkujuh apa semua, angin kuat lah. Jadi satu hari, masa tu bulan Ramadan, bulan puasa. Bulan puasa ni kawan saya ni dia dah arwah dah, dia dah meninggal dunia. Semoga Allah Ta'ala ampun dosa-dosa dia. Kan? Dia sebaya dengan saya lah. Dia ni memang, kalau dia ada memang seronok tuan-tuan. Kalau dia ada, dia bab mengusik ni nombor satu. Kawan saya ni. Kawan saya ni tuan-tuan, ada seorang tu dia kulit hitam lah, dia kulit hitam. Bila arwah ni datang, dia kata mana dia buat tak nampak kawan tu. dia bab mengusik kawan ni nombor satu. Jadi kawan-kawan memang terhibur. Kalau dia ada tu, restoran tu jadi macam hak kami. Duk gelak, duk mengusik, memang seronok kalau dia ada. Jadi dia mengusik ni tuan-tuan. Dia mengusik Pak Gad. Masa tu bulan Ramadan, pukul 4 pagi, budak-budak ada yang tidur, ada yang tak tidur, tunggu sahur apa semua. Dia main satu idea dia nak pergi kacau Pak Gad tu. Pak Gad ni kalau budak perempuan bas sampai dekat Dungun tu, berhenti kat depan pagar sekolah, Pak Gad ni lah bawa budak perempuan ni naik motor ke belakang dia, bawa pergi asrama perempuan. Sebab daripada main entrance tu nak pergi asrama perempuan tu jauh. Jadi bas daripada Negeri Sembilan, daripada Kuala Lumpur, dia sampai pukul 4 pagi, 5 pagi. Jadi kawan saya ni tuan-tuan, dia pergi buat hantu. Dia ambil bantal peluk tu dengan cadar putih. Asrama kan cadar putih. Dia bungkus bantal peluk tu, dia ikat, buat macam bentuk bulat kepala tu. Angin kuat. Lepas tu sebelah kanan jalan tu ada court tenis, gelanggang tenis tinggi, pagar tu tinggi. So dia ikat ujung tu satu lagi ada pokok belah sini, dia ikat dekat pokok tu. Pukul 4 pagi tepi pantai, cuba tengok hantu tu real tu tuan-tuan. Hantu tu real. Kita yang tahu, kita seronok. Budak-budak ni duk tunggu dekat blok masing-masing, blok A, blok B, blok bakal tunggu apa akan jadi dekat Pak Gad tu. Jadi pukul 4 pagi tahu dah Pak Gad ni ambil budak perempuan ni, bawa naik motor slow je. Bila dia sampai tempat hantu duk terbang tu, slow je Pak Gad tu corner, U-turn. Dia U-turn slow je. Esok tu kami dapat tahu Pak Gad tu demam. Seminggu dia demam. Kawan saya ni tuan-tuan pergilah minta maaf dengan Pak Gad tu. Lepas dia tahu Pak Gad tu demam, dia pergi minta maaf. Bila dia pergi minta maaf tu baru dia tahu Pak Gad tu tok sepupu ke, gitulah lebih kurang. Baru dia tahu tok sepupu dia minta maaf. Jadi cerita hantu apa semua ni memang satu benda yang biasa dalam kehidupan masyarakat. Cuma sejauh mana benda tu betul, itu tuan-tuan sekalian. Jadi yang ni yang kita nak tengok. Maka para ulama melihat kepada beberapa riwayat yang sahih, kan, mereka buat kesimpulan bahawa jin dia boleh buat benda tak elok kepada manusia. Dia boleh buat. Sebagaimana kita manusia boleh buat zalim dekat manusia yang lain, jin pun boleh buat benda macam tu kepada manusia.
Contohnya hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ni cerita yang saya percaya tuan-tuan biasa dengar, cuma kita baca sekali lalu kan, untuk refresh ingatan kita dalam Sahih Bukhari kan. Abu Hurairah kata apa? Abu Hurairah duk cerita Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita, inna ifritan minal jinni tafallatal barihah kan liyaqta'a alayya salati. Nabi cerita jin ifrit duk ganggu Nabi, kacau Nabi masa Nabi semayang malam semalam kan. Lalu Nabi kata, Allah bagi kemampuan kepada aku untuk mengalahkannya, lalu aku pegang dia. Nabi pegang jin ifrit tadi, kemudian aku ikatnya. Kemudian Nabi kata aku nak ikat dia. Nabi ada niat nak ikat dia dekat salah satu tiang masjid supaya sahabat-sahabat Nabi boleh tengok jin ifrit itu. Tapi Nabi kata, aku teringat doa saudaraku, yakni Nabi Sulaiman alaihissalam, yang mana Nabi Sulaiman dia berdoa kepada Allah, dia kata Rabbi habli mulkan kan, dia minta dengan Allah, ya Allah kurniakan kepada aku kerajaan la yambaghi li ahadin min ba'di faradattuhu khasi'a, satu kerajaan yang tak ada siapa-siapa pun dapat memilikinya selepas aku. Bila Nabi teringat itu doa Nabi Sulaiman alaihissalam, lalu Nabi pun melepaskan jin ifrit berkenaan. Jadi sebahagian ulama mengatakan bahawa hadis ini menjadi dalil hanya Nabi Sulaiman sahaja yang dapat menguasai, yang ada kerajaan yang mampu menguasai jin. Orang lain tak ada kerajaan yang macam ni, tak ada. Jadi itu antara dalil yang digunakan oleh para ulama untuk mengatakan bahawa jin boleh kacau kita. Cuma perbincangan dia to what extent, sampai had mana, takat mana dia boleh kacau kita. Hak cerita Sa'ad bin Ubadah tadi, Al-Albani kata kita tak boleh terima jin bunuh orang. Selagi tak ada dalil yang kukuh, kita tak boleh terima. Kita bukan kata nak nafikan bahawa jin boleh kacau kita, tak. Tapi bila kita kata jin lontar tombak bunuh Sa'ad bin Ubadah, tidak ada riwayat yang sahih, maka kita tak terima, kita reject. Itu pendirian yang dibuat oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Baik, jin ifrit sama kan, bila dia kacau Nabi kita tahu, setakat tu kita tahu dia kacau Nabi dari sudut dia nak kacau Nabi semayang supaya tidak khusyuk. Jadi itu benda yang jin boleh buat. Maka kalau tuan-tuan rasa tidak khusyuk, ada tak kemungkinan jin kacau? Kan? Duduk tengah-tengah semayang berdiri bulu roma. Saya pergi kuliah, ada satu surau. Surau tu surau lama lah, nak banding dengan surau tuan-tuan ni, surau tuan-tuan lebih baru. Dia cerita surau dia orang ni memang kadang-kadang duk bunyi suara pelik-pelik. Sampai Tok Bilal pun takut nak pergi azan. Sampai tarikh tu Tok Bilal takut. Kami duk gelak, kata kalau Tok Bilal pun takut, jemaah lagi takut kan. Dah sembahyang apa? Sembahyang subuh. Sekarang kan sembahyang subuh 2 kali azan kan? Sini 2 kali juga. Sini. Sekali je. Mesti takut apa. Jadi bila nak azan awal, nak awal berapa minit? Setengah tempat dia ambil setengah jam. Macam itu terpulanglah budi bicara pihak komiti kan. Ada yang kata macam Tuan Nazrul kita kata di sini azan sekali. Setengah tempat dia azan 2 kali. Ada yang azan 10 minit awal pun ada, 15 minit awal pun ada. Ada yang setengah jam awal pun ada. Mula-mula kita buat kat Penang dulu sampai bercelaru juga. Orang ingat apa ada azan, waktu tak masuk lagi. Mula-mula lah. Lepas tu bila dia diberi penerangan tu baru dia orang tahu. Baik. Jadi bila nak azan awal, seorang ni duk cerita kat saya, Bilal tu nak kena pergi azan. Takkan Bilal nak ajak ejekan pergi teman dia teruk sangat. Kan? Bila katakan Bilal nak kata aku takut, jom teman aku, tak, pergi seorang. Bila pergi seorang tuan-tuan, perangai kita manusia ni, bukan semualah, sebahagian daripada kita ni kalau duduk seorang-seorang, dia datang tu hak rasa takut tu. Tiba-tiba berdiri bulu roma. Orang kata kalau berdiri bulu roma kat tengkuk tu makna ada jin duduk tengah. Kan?
Dia perasaan tu datang. Jadi pengurusi cerita macam mana Bilal pun masa duk azan pun duk takut. Pasal bila dia azan, dia duk bunyi benda macam-macam. Kita tak tahu lah kut tikus ke, kucing ke apa, kita tak tahu. Tapi perasaan tu ada. Jadi, kalau kita kata boleh atau tidak jin kacau kita sewaktu kita beribadat, maka hadis Bukhari tadi menjadi dalil bahawa kalau jin boleh kacau Nabi kita, jin boleh kacau tak kita? Boleh. Dia boleh kacau kita semayang supaya kita tidak khusyuk. Yang tu dia boleh kacau. Tapi jin nak buat penampak kat tuan-tuan tak boleh. Tu kita tak dengar cerita. Kan? Tapi kalau dia kacau khusyuk, ada dalil. Yang tu ada dalil. Setakat dia kacau khusyuk kita dalam sembahyang, itu ada dalil. Baik. Kemudian dalam riwayat yang lain juga ada riwayat yang sahih yang menunjukkan bahawa jin ifrit bawa obor api. Dia bawa benda. Boleh? Jin boleh bawa benda. Kan? Jadi itu adalah contoh dalil yang sahih yang ulama pegang untuk mengatakan bahawa boleh atau tidak kan makhluk ini dipegang secara fizikal dalam keadaan-keadaan tertentu, boleh. Satu. Yang kedua, jin ni dia boleh berubah tak? Kan? Dia boleh berubah tak? Berubah dalam bentuk lain. Maka satu contoh tuan-tuan sekalian ialah cerita daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Cerita daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan cerita ni ada dalam Sahih Muslim. Maknanya hadis ni hadis yang kuat, boleh dijadikan dalil. Dia kata apa? Abu Sa'id Al-Khudri, dia kata dulu pada satu ketika ada satu orang lelaki. Pemuda ni dia baru kahwin. Dia baru kahwin. Jadi kita ni tuan-tuan, cerita orang baru kahwin ni dia ada macam-macam cerita. Kan? Masing-masing ada pengalaman masing-masing lah. Kawan saya seorang baru seminggu kahwin, kan, baru seminggu kahwin, dia pergi mengail ikan di dam di Empangan. Lepas tu bot dia karam sebab ramai dalam tu, tenggelam, dia lemas. Walaupun dia pandai berenang, kan, walaupun dia pandai berenang. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi aktiviti rekreasi, aktiviti di laut, di tasik dan sebagainya, antara SOP-nya ialah sentiasa pakai vest, pakai jaket keselamatan pelampung, kan, supaya kita kalau apa-apa boleh terapung. Kadang-kadang bila walaupun kita pandai berenang, tapi bila masa panik apa semua ni, macam-macam benda yang boleh jadi. Jadi SOP-nya ialah pakai jaket keselamatan. Jadi macam-macam lah benda yang boleh berlaku. Jadi sebab tu orang tua-tua kita dulu kata orang baru kahwin ni darah manis. Tak tahulah kan. Tapi ini cerita Abu Sa'id Al-Khudri, dan cerita ni cerita dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim. Lelaki ni baru kahwin. Jadi masa Khandaq, kan, perang Khandaq waktu siang hari, dia minta izin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk balik, sebab dia baru kahwin tapi perang. Dia minta izin dengan Nabi untuk balik. Nabi pun bagi keizinan, kebenaran untuk dia balik, dan pesan dekat dia suruh bawa senjata, kan, sebab anytime you jumpa dengan geng musuh ni, Yahudi Bani Quraidah, kamu akan dibunuh. Sebab masa tu clash, kan, antara orang Islam dengan musuh termasuk Yahudi Bani Quraidah. Jadi Nabi pesan dekat lelaki hak baru kahwin ni, kamu boleh balik tapi bawa senjata. Takut-takut terserempak, kan, dengan musuh, terutamanya orang Yahudi Bani Quraidah. Jadi bila dia balik tuan-tuan, dia sampai di rumah. Ni daripada perang ni. Daripada perang. Dia balik, dia sampai di rumah. Dia tengok isteri dia tu ada dekat muka pintu. Depan pintu lah. Ada dekat depan pintu. Dan biasalah orang baru kahwin, dia ada perasaan cemburu tu, dia ada. Lebih kuat daripada biasa. Kita kalau dah lama kahwin, cemburu tu kurang lah. Tapi bila baru kahwin ni, cemburu tu kuat. Kan? Tak boleh nampak sikit isteri kita bercakap dengan lelaki ke apa ke, kita mulai mudah untuk cemburu. Jadi lelaki ni, dia tinggal isteri dia, baru kahwin, dia tinggal, dia pergi perang.
balik tu tengok isteri dia dekat depan pintu. Dia cemburu dan dia nak pukul isteri dia. Orang cemburu ni kadang-kadang tuan-tuan kita pun tak faham, kan? Kadang-kadang isteri duk sapu sampah depan rumah pun dia akan tuduh isteri dia macam-macam, kan? Nak tunjuk ke orang lah, kan? Pakai lebih kurang lah, macam-macam, sebab cemburu. Jadi dia boleh petikai macam-macam. Maka dia nak pukul isteri dia. Lepas tu isteri dia, bila isteri dia nampak yang suami dia nak pukul dia, isteri kata, "Sat, jangan pukul," dia kata, "tengok apa yang ada dalam rumah," dia kata, "sehingga menyebabkan aku tak berani, aku keluar daripada rumah, tak mau duduk dalam rumah." Dia suruh masuk. Maka bila isteri tu suruh suami dia masuk, dia tengok ada satu ular, kan, ada satu ular yang besar dalam rumah dia. Maka bila dia nampak ular tadi, dia cuba untuk bunuh ular tersebut, tetapi apa yang berlaku, kedua-duanya mati. Lelaki ni pun mati, ular tu pun mati juga, kan, ular tu pun mati juga. Jadi tak tahu apa sebenarnya berlaku tu, tak tahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, bila peristiwa ni berlaku, Nabi ingatkan, "Inna bil Madinah jinnan." Nabi kata, sesungguhnya di Madinah ni ada satu golongan jin. Qad aslamu. Jin ni dia masuk Islam. Jin ni dia masuk Islam. Fa idza ra'aitum minhum syai'an fa'adhinuhu thalathata ayyam. Nabi kata, jikalau kamu nampak salah satu daripada mereka ini, maka mintalah mereka keluar bagi tempoh 3 hari, kan, thalathata ayyam. Jikalau dia masih lagi duk tunjuk, duk degil, duk tunjuk diri dia, maka bunuhlah selepas daripada itu. Faqtuluh, Nabi kata, fa innama huwa syaitan. Lepas tu boleh bunuh dia. Jadi itu antara contoh yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya ada kemungkinan jin boleh menjelma dalam bentuk lain. Dan ini benda yang kita imani. Sebab apa kita imani? Sebab ada dalam hadis dan dalam Sahih Muslim. Kita terima benda-benda macam. Sebab tu saya kata tadi, kita tak boleh tolak 100% cerita ada gangguan jin. Sebab kemungkinan tu ada. Tapi pada masa yang sama, kita jangan terlalu cepat menerima cerita-cerita yang macam ni. Kena tapis. Tuan-tuan nampak tak? Kita kena sederhana, tengah-tengah, di pertengahan. Tak percaya langsung gangguan jin, tak boleh. Sebab Nabi cerita ada. Mudah percaya, senang percaya cerita lagu ni pun tak boleh. Kena tapis. Jadi kita tengah-tengah. Ini kaedah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ada atau tidak cara, kan, untuk kita berhadapan dengan golongan jin? Dah kita terima dah. Walaupun pada satu ketika kita tidak mudah percaya cerita gangguan jin, tapi pada masa yang sama kita percaya gangguan itu ada. Maka bagi sesiapa yang terasa bahawa dia mengalami gangguan jin, ada atau tidak kaedah yang diajarkan oleh agama kepada kita? Baik, yang pertamanya tuan-tuan sekalian, surah An-Nisa ayat 76. Allah Ta'ala bagi tahu dalam Quran pasal tipu daya mereka ini. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata, faqatilu awliya asy-syaitan. Perangilah pasukan syaitan. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Tuan-tuan tengok. Allah Ta'ala bagi tahu kat kita, tipu daya setan ni bukannya susah pun untuk kita hadapi. Sebab dia lemah. Dia lemah. Saya ambil satu contoh dekat tuan-tuan. COVID-19. Kan? COVID-19. COVID ni virus. Virus tu tuan-tuan, dia lemah. Tapi kalau tuan-tuan tak jaga, kalau kena, sama ada kita selamat ataupun kita dalam keadaan kritikal, betul tak? Dalam keadaan bahaya. Tapi dia lemah ataupun tidak? Dia lemah.
Apa bukti dia lemah? Apa bukti virus COVID ni lemah? Bukti dia ialah memadai. Kalau tangan kita ni basuh tangan pakai sabun, betul tak? Tak perlu pakai chemical pelik-pelik, tak perlu cari benda mahal-mahal, tak payah. Sabun biasa, tuan-tuan basuh, bersih. Itu bukti bahawa virus COVID-19 adalah lemah. Tapi walaupun dia lemah, once dia dapat masuk dalam sistem pernafasan kita, dia ada kan risiko dia. Itu yang tuan-tuan kena tahu. Sama dengan cerita berkaitan dengan jin, setan ni. Setan ni Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata inna kaidash syaitan kana dha'ifa. Tipu daya syaitan tu lemah. Maknanya senang je kalau kita nak hadapi syaitan. Bukannya complicated sangat, tapi yang penting cara tu kena betul. Macam tadilah virus tadi, basuh dengan sabun, cara basuh tu dengan betul, habis. Jadi cara nak hadapi syaitan tu kena betul. Maka kerana itu Allah Ta'ala mengajar kepada kita, kan, benda yang sebenarnya mudah untuk kita buat. Tuan-tuan tak perlu buat bagi pengeras dekat tok bomoh, tak perlu belanja puluh-puluh ribu, ratus ribu nak lawan setan, tak payah. Benda yang tak perlu kepada duit yang banyak pun. Apa dia contohnya? Surah An-Nahl ayat 98-99. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu baca Quran, hendaklah kamu minta protection, perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Lepas tu Allah Ta'ala sambung, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Setan ni dia tak ada sultan. Bukan sultan pemerintah, kan? Dia tak ada kuasa. Setan ni dia tak ada kuasa. Kuasa apa yang dia tak ada? Kuasa untuk kacau orang beriman. Nak jadi orang beriman, tuan-tuan tak payah habis duit puluh-puluh ribu, kan? Itu yang kata senang sebenarnya. Terpulang pada kita nak jadi beriman ataupun tidak. Maka kalau kita betul nak lawan setan, nombor satu kena jadi orang beriman. Orang beriman ni tuan-tuan, dia tak boleh ada amalan yang syirik. Sebab tu kita selalu dalam kuliah, kita selalu ajar dalam kuliah aktiviti yang boleh kacau proses kita untuk jadi orang beriman, kita kena musnahkan. Kubur keramat, ritual karut, khurafat, tangkal, semua kena buang. Tak mau masuk rumah ada tangkal atas pintu, ada tangkal dekat tingkap, tak mau. Benda-benda lagu tu kita tak mau. Sebab itu akan kacau kita daripada menjadi orang yang beriman. Sebab tangkal ni dia benda yang boleh jadi syirik. Walaupun tidak semestinya syirik, tapi boleh menyebabkan syirik. Satu, jadi orang beriman. Yang kedua, bertawakal kepada Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan ke atas Tuhan mereka bertawakal. Kita kena tawakal kepada Allah Ta'ala. Jadi kita tak perlu takut dekat jin. Jin akan takut kepada kita kalau kita tawakal kepada Allah. Kita pergi mana-mana, ingat Allah ada dengan kita, kan? Ni dah tok cucu nak lalu, buat apa minta? Itu bukan orang beriman. Orang beriman dia tak buat benda-benda lagu tu, kan? Percaya kepada benda-benda khurafat. Saya pergi ceramah di Melaka, tuan-tuan. Pemimpin masyarakat di Melaka cerita kat saya, bila dalam kuliah kita tahu kita ada dekat Melaka, saya pun sentuh pasal pulau besar di Melaka. Saya kata itu contoh macam mana orang Islam duk pergi pulau besar, duk pergi ziarah kubur keramat, buat ritual-ritual di kubur keramat. Habis-habis kuliah, dia orang tanya saya, Ustaz tahu ke siapa pergi pulau besar? Dia orang tanya saya, Ustaz tahu ke siapa yang pergi pulau besar? Saya kata secara spesifik saya tak tahulah, tapi baca dalam
dalam berita, dalam media, laporan pejabat agama yang pergi serbu semua tu, saya kata saya tahulah bahawa ramai orang pergi. Tapi secara spesifik saya tak tahu. Dia orang jawab apa? Kami tahu ustaz siapa pergi. Dia kata kami tahu siapa pergi. Saya tanya siapa? Dia pun sebut nama-nama. Orang yang salah satu yang dia orang sebut tu tuan-tuan pun kenal. Saya tak mau sebutlah nama siapa. Tapi kalau saya sebut nama, tuan-tuan pun kenal. Saya kata biar betul. Dia kata kami duduk kat Melaka ustaz. Tiap-tiap tahun dia datang dengan keluarga dia, dengan kawan-kawan dia, dengan geng dia. Orang yang terlibat dengan perkhidmatan bab-bab agama pun duk pergi Pulau Besar juga. Fatwa kata tak boleh, haram, khurafat, syirik. Tapi orang hak jadi chairman, orang jadi pegawai tinggi apa semua ni duk bawa keluarga dia pergi Pulau Besar. Ini problem dia. Masalah kita ni tuan-tuan, pasal orang yang pangkat tinggi pun duk buat kerja lagu tu. Sebab tu kita tak bolehlah hapuskan benda ni. Saya bagi contoh dekat tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak di Malaysia ni di mana ada pelacuran? Tahu tak? Tahu kan? Ni semua orang baik-baik belakang semua tak tahu. Duk nganga, ustaz ni betul ke kat Malaysia ada tempat pelacuran? Saya percaya tuan-tuan pun macam saya. Kita tahu kat Malaysia ni ada tempat pelacuran walaupun kita tak pernah pergi pun. Tapi tuan-tuan sekalian, walaupun kita tahu dan pihak berkuasa tahu ada tempat-tempat macam tu, kenapa tak boleh dihapuskan? Kerana ada tali barut. Kerana ada orang yang duk bela benda tu. Tuan-tuan tak percaya? Baca dalam berita berapa ramai pegawai-pegawai pihak berkuasa tertentu, pasukan beruniform yang kena tangkap sebab duk jadi dalang kepada sindiket dan sebagainya. Tak kira lah polis ke, custom ke, immigration tu tuan boleh baca dalam media. SPRM pergi tangkap. Hak yang ada pangkat tinggi. Maka dalam negara kita pun macam tu tuan-tuan. Bila orang tanya saya, ustaz, pasal apa kita tak boleh hapus benda khurafat, benda syirik semua? Problem dia sebab ada orang pegang jawatan yang tinggi dalam bidang agama pun buat kerja macam tu. Sebab tu kita tak boleh hapuskan 100% benda-benda macam ni dalam negara kita. Jadi sidang hadirin mukminin, saya tak mau lanjutkan, dah dekat pukul 9. Jadi sebagai kesimpulan tuan-tuan sekalian, ni nak bagi semangat dekat tuan-tuan, nak bagi semangat. Cerita jin telefon bagi warning apa semua, ginilah tuan-tuan. Kesimpulan kita nak jadi orang yang macam mana? Tuan-tuan nak jadi orang yang penakut, pengecut ke, atau tuan-tuan nak jadi orang yang berani? Kita tuan-tuan nak kena jadi orang berani. Jangan duk jadi bini hak berani, laki hak takut. Ni lipas masuk dalam toilet, laki lari keluar, tolong lipas, bini masuk pergi katak. Ni malu tuan-tuan. Duk cerita kat orang. Tak kata kat orang lain lah, anak-anak kita pun, adik-beradik kita pun ada hak perangai lagu tu. Hak laki lari, takut. Hak perempuan lah pergi ambil penyapu bukan apa, pergi katak. Katak bukan katak tikus, lipas lah tuan-tuan. Sama dengan labah-labah masuk lari bertempiaran hak lelaki ni. Hak perempuan lah pergi masuk pergi ambil labah-labah lagu tu. Jangan duk jadi lagu tu tuan, malu kat orang. Malu kat orang. Dengan jin pun sama, kan? Jin kita jangan duk jadi penakut, kan? Apa yang patut kita buat? Contohnya Imam Mujahid, ulama besar di kalangan kibar ulama, tokoh tafsir, dan di kalangan tabi'in, ni kibar tabi'in. Dia mengaji dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia kata apa? Dia kata satu malam ketika aku sedang semayang, tiba-tiba muncul satu makhluk sebesar anak lelaki depan aku. Kalau kita orang Melayu kita panggil toyol. Kalau tuan-tuan semayang, toyol muncul depan tuan-tuan, tuan-tuan buat apa? Saya rasa tak cukup tanah lari. Tak cukup tanah lari, toyol keluar dekat depan, telanjang bulat lari tuan-tuan. Padahal bukan toyol, anak jiran sebelah sesat masuk dalam rumah. Kita kata toyol, kan? Dia kata tiba-tiba ada satu budak lelaki kecil lah muncul depan aku, kan? Dan dia bangun, dia lompat. Lepas tu aku dengar dia jatuh. Jadi
Benda tu lari. Bukannya Mujahid, bukannya Imam Mujahid yang lari, tapi benda tu yang lari. Nak cerita apa tuan-tuan? Nak ceritanya bahawa sebenarnya makhluk tu dia lebih takut kepada manusia, bukan sebaliknya. Kita jangan hak lari, bukan kita hak lari. Ni saya pandai duduk cakap, kena kat saya hak lari dulu. Kan? Tapi nasihat kena sampaikan, kena adinun nasihah. Saya buat macam mana tuan-tuan jangan ikut pula. Ada satu doktor, ni cerita pula baru nak tutup. Ada satu cerita, doktor bagi ceramah kesihatan kat satu surau. Dia ceramah pasal jantung, apa semua benda tak baik untuk jantung, bla 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 bla. So nak ceritanya jangan isap rokok kan, rokok ni penyakit begitu begini, masalah jantung apa semua, kanser itu ini apa semua. Dalam rokok tu ada macam-macam punca penyakit bla bla bla. Habis ceramah, AJK surau ajak pergi makan. Bila pergi makan, doktor ni buat keluarlah rokok dia. Pengurusi tu imam duk tengok kat doktor ni, biar betul doktor ni. Dia kata, ikut hak saya cakap, jangan ikut hak kamu nampak. Dia kata. Jadi kalau tuan-tuan nampak saya tak betul, pakai hak saya cakap, jangan ikut hak saya buat. Macam tu. Baik, jadi dia kata yang pentingnya ialah jin lebih takut kepada manusia. Dan dalam keadaan lain, dalam situasi lain, Mujahid kata syaitan itu sebenarnya sangat takut kepada kamu lebih daripada takutnya kamu kepada manusia. Dia nak bagi tahu, walaupun kita ada takut kan, berdiri bulu roma lah, takut duk pandang kanan pandang kiri kan, masuk kat rumah bunyi tingkap tu buka, duk tengok apa benda apa semua, memang kita ada rasa takut. Tapi Imam Mujahid kata depa tu kan, setan tu, jin tu, dia lebih takut kepada kita. Oleh sebab itu dia kata kalau setan menampakkan diri kepada kamu, dia kata, dengar ni, kalau setan menampakkan diri kepada kamu, dia muncul depan kamu, jangan kamu lari, dia kata. Dia kata jangan kamu lari. Ni saya nak gelak ni. Kalau saya lari, jangan tuan-tuan ikut saya pula. Jangan kamu lari. Sebab apa? Kerana jikalau kamu takut, dia akan menunggang kamu. Dia akan ambil peluang. Bila kita tunjuk kita takut, dia suka. Tetapi dia kata bersikap keraslah kepadanya, nescaya dia akan melarikan diri. Sebab tu tuan-tuan, sebagai penutup, Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala dia kata apa? Bagi sesiapa yang merasakan bahawa dirinya diganggu oleh makhluk halus, yang dia tak tahu siapa tu makhluk tu, betul jin ke apa ke, contohnya bunyi benda, bunyi guli atas siling, bunyi guli atas apa tangga, maka Imam Ibn Taymiyah kata jangan peduli, jangan tunjuk sangat kita takut. Sebab apa? Sebab dia kata bila kita tidak menghiraukan gangguan syaitan, maka akhirnya syaitan akan meninggalkan kita, sebab kita tak layan dia. Tapi kalau kita layan dia, kita bunyi guli jatuh, pergi tengok, tak ada orang pun, takut lah, kita kata, maka syaitan pun seronok. Dia kata ni takut dia ni, dia kata. Ada kerah pula kawan dia, jom kita pergi kacau kawan ni. Dia kata nama je ustaz, duduk mengajar orang, penakut dia kata, jom kita kacau dia. Itu yang dia seronok. Maka tuan-tuan sekalian, kesimpulan dia, kalau tuan-tuan dikacau, tunjukkan keberanian kita, tunjukkan sikap keras kepala kita dengan gangguan ni. Jangan kita mengalah kan, jangan kita peduli, just ignore kan, buat tak tahu, buat tak nampak, buat tak dengar. Mudah-mudahan makhluk-makhluk seperti ini akan Allah Ta'ala jauhi daripada mengganggu kita, insya-Allah. Dan sebagaimana dalam Quran sebut, orang beriman dan orang yang bertawakal kepada Allah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada gangguan syaitan. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.